Assalamualaikum. Salam. Okay. Awak Syazwan kan? Betul cikgu, saya Syazwan. Awak yang set appointment untuk tengah hari ni kan dengan saya? Betul cikgu. Okay. Tadi awak dari mana ni? Saya tadi daripada kantin cikgu, saya baru siap makan. Oh, dah makan lah ni? Dah cikgu. Okay. Saya tak familiar tengok awak ni, tak selalu tengok awak ni. Awak ni dari kelas apa eh? Saya daripada kelas 4 amanah cikgu. Saya pun jarang jalan-jalan dekat sekolah ni. Biasanya saya keluar kelas untuk pergi ke kantin untuk makan je cikgu. Baik, faham. So, first time lah kita bersua ni kan? Betul cikgu, first time. Okay. Sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya. Saya Cikgu Imran. Saya cikgu kaunseling lah untuk sekolah kita. Dan kebiasaannya pelajar-pelajar yang mempunyai masalah disiplin ataupun masalah peribadi, dia selalu berjumpa saya untuk menceritakan masalah-masalah mereka dan kenapa mereka bertindak sedemikian rupa. Saya juga boleh memberi nasihat dalam kerjaya-kerjaya selepas awak habis belajar di bangku persekolahan untuk pursue untuk jadi apa selepas ini di peringkat IPT ataupun kemahiran. Okay. Sebelum ni saya nak tanyalah. Sebelum ni awak pernah datang ke sini ke? Ataupun menghadiri sesi kaunseling? Sebelum ni saya tak pernah menghadiri mana-mana pusat kaunseling ataupun masuk bilik kaunseling pun saya tak pernah cikgu. Oh, faham. Ni first time lah, pertama kali lah awak datang sini. Betul cikgu, ni pertama kali saya datang ke pusat kaunseling. Okay, ni mungkin satu pengalaman baru untuk awak dan mungkin pengalaman baru untuk saya juga. Mungkin cerita awak berbeza dengan orang lain kan, kita tak tahu lagi kan. Lepas ni kita akan mendalami ya. Okay. Saya ada nak beritahu satu perkara sebelum kita memulakan kita punya sesi kaunseling ni. Penceritaan awak atau permasalahan awak, dia akan jadi kekal rahsia antara kita berdua, kecuali dia memudahkan diri awak sendiri ataupun orang sekitar awak ataupun orang lain. Berdasarkan penceritaan awak dan permasalahan awak lah. Mungkin itu bukan dalam bidang kuasa saya ataupun dia bidang kuasa authority lain seperti polis ataupun yang bertanggungjawab atas permasalahan itu Okay. Faham kan Syazwan? Faham. Okay. So, kita teruskan dengan kita punya agenda. Apa tujuan awak datang ke sesi kaunseling pada hari ini? Tujuan saya yang pertama ni cikgu, saya nak menceritakan masalah saya. Saya baru-baru ni baru putus cinta dengan saya punya girlfriend sebab saya dapat tahu yang dia curang dengan saya. Dia curang terhadap saya cikgu. Awak putus dengan girlfriend awak lah ni, baru lah ni. Baru lagi cikgu, betul cikgu. Berapa lama tu? Saya dah bersama dengan dia dalam 2 tahun. Dan baru-baru ni dalam minggu lepas saya dapat tahu daripada dia yang dia dah mempunyai lelaki lain cikgu. Oh. Okay. Pada ketika tu, apa perasaan awak selepas awak dapat tahu yang girlfriend awak ni curang? Perasaan saya cikgu, waktu tu memang saya betul-betul marah dekat dia. Saya pun ada sampai mengeluarkan kata-kata yang agak kasar terhadap dia. Dan sampai sekarang saya memang memendam rasa marah dan agak sedih sebab saya ibarat ditipu oleh dia, oleh girlfriend saya tu cikgu. Oh, faham? Saya faham. Okay. Ketika ini perasaan tu terbawa-bawa ke sampai sekarang?
sekarang ni saya pun masih ada lagi rasa marah dengan sedih dekat girlfriend saya tu cikgu. Sebab tu saya datang ke kaunseling ni untuk jumpa dengan cikgu. Satu alternatif yang baik kan, awak jumpa, perlukan pertolongan kaunseling kan. Sebab jarang orang menyelesaikan masalah dia menggunakan khidmat kaunseling. Satu tindakan baik. Saya nak tanya, apa tindakan awak sejurus awak tahu yang girlfriend awak ni curang? Tindakan saya lepas saya tahu tu, pertamanya macam saya cakap tadi cikgu, saya memang betul-betul marah dia. Dan lepas tu saya tanpa berfikir panjang, saya terus minta putus dengan dia cikgu. Faham. Saya faham apa yang perasaan awak ketika tu. Yelah, kita marah, kita rasa kecewa. So kita rasa macam nak putuskan, nak hilangkan dia daripada kita punya kehidupan sendiri kan. Betul cikgu. Okay. So apa yang saya dapat rangkumkan apa permasalahan awak ni, awak putus dengan girlfriend awak setelah lama bersama. Lelaki tu, awak kenali tak lelaki yang yang curang? Saya tak kenali cikgu. Cuma saya ada cuba untuk meminta girlfriend saya untuk membagi tahu, tapi dia tetap berahsia dengan saya cikgu. Faham. So awak tidak mengenali si dia lah ni. Betul cikgu. Okay. Kalau macam tu, saya dapat tahu yang permasalahan awak ni, selepas awak kejadian ni, awak terasa kecewa dan marah sajalah. Betul cikgu. So awak datang sini kerana awak marah dan kecewa lah. Betul cikgu. Awak nak tahu apa yang patut awak lakukan selepas ini. Betul cikgu. Okay. Kita akan membincangkan pasal apa langkah-langkah seterusnya selepas awak menghadapi masalah ini. Bagi pandangan awak sendirilah, apa cadangan ataupun perkara yang awak perlu lakukan selepas ini? Pada pendapat saya cikgu, saya sememangnya memang rasa nak kena move on daripada girlfriend saya. Sebab saya rasa saya dah tak boleh fikir pasal dia, dan saya tak boleh ada apa-apa lagi hubungan atau apa-apa yang berkaitan dengan girlfriend saya cikgu. Jadi saya rasa memang saya patut move on. Faham? Move on lah, macam budak zaman kini lah cakap di media sosial, healing lah. Healing. Betul cikgu. Okay. Okay, satu pendekatan yang baik. Kita kecewa dengan orang si dia, kita rasa marah, kita terus nak hilangkan dia, maksudnya cut off dia. Itu satu strategi yang baik. Pertama sekali, saya mencadangkan awak memadamkan ataupun ada gambar ataupun barang-barangan yang pernah diberikan ataupun awak memberi dia, awak buang ataupun awak hilangkan daripada pandangan awak. Sebab itu akan membuatkan awak mengingati kembali girlfriend awak tu. Dan kemudiannya, awak perlu fokus dalam pengajaran lah. Sebab awak tingkatan berapa sekarang, Cik Zuan? Saya tingkatan 4 cikgu. Tingkatan 4. Baik. So tahun depan, jadi tahun depan lah peperiksaan besar SPM ni. Betul cikgu, tahun depan saya ada peperiksaan SPM cikgu. Saya rasa tak lama lagi dah tu. Kena persiapkan diri. Sekarang pun dah nak habis tahun dah. Betul cikgu. Saya rasa awak perlu untuk fokus dalam akademik maupun kurikulum. Okay, saya nak tanya, dalam bidang kurikulum, apa yang awak cebur lah? Macam awak mewakili sekolah dalam sukan ke? Saya ada bermain untuk sekolah dalam sukan badminton cikgu. Dan hobi saya pun memang saya akan ngisi masa lapang saya untuk bermain badminton. Main badminton. Maknanya
saya cadangkan awak tekankan hobi awak, maknanya lebihkan masa pada hobi awak, buat perkara yang awak minat sampai awak boleh cuba melupakan si dia lah. So awak ni masih muda, masih muda. Ada apa patah panggil tu setahun jagung kan. Kita perlulah fokus. Awak perlu fokus dulu dalam akademik maupun kurikulum supaya dapat menduduki dan menjayakan SPM dengan cemerlang sekali. Duanya, awak ni perlu skor betul-betul dalam SPM supaya awak boleh mengorak langkah lebih berjaya pada masa depan. Mungkin setengah orang berpendapat SPM ni hanya sekeping kertas. Betul? Betul. Tapi sekeping kertas inilah akan menentukan, mencorak dan memberi tiket pada kita untuk menjadi modal insan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, dan kursus yang kita mahu pelajari lebih senang untuk kita sambung di menara di universiti kelak. Tak kisahlah di bahagian kemahiran ke apa. Saya nak tanya awak, selain awak bermain badminton, apa perkara lagi yang awak rasa di waktu lapang awak boleh lakukan untuk proses merindukan dia, untuk menghentikan rindu pada dia? Faham cikgu. Saya juga kadang-kadang waktu lapang saya akan bergaul ataupun berborak dengan ahli keluarga saya. Macam pada waktu petang kami sekeluarga memang akan berkumpul dan saya pun boleh menceritakan sedikit tentang masalah saya daripada segi pelajaran ataupun kehidupan saya ataupun masalah yang saya hadapi. Jadi waktu lapang saya juga berkumpul dengan ahli keluarga saya. Betul lah. Di waktu kita sebagai manusia, lagi-lagi di umur awak Syazwan kan, kita mencari orang yang mencintai kita, menyayangi kita, dan kita mencari orang yang kita mahu menyayangi. Tetapi kita lupa yang kita sudah ada orang yang menyayangi kita sejak kita kecil lagi, yang memberi sokongan, memberi kata-kata semangat, tidak jemu mendengar keluhan kita. Keluarga lah peranan besar dalam kehidupan kita. Satu alternatif yang baik, awak selain awak bermain badminton, awak menyihatkan diri, awak spend time dengan kawan-kawan, awak berborak tentang permasalahan, menceritakan, meluahkan. Terkadang orang tidak tahu macam mana untuk meluahkan. Mereka meluahkan melalui perkara-perkara yang buruk seperti vandalism, merokok. Dengan cara awak ni boleh meringankan beban yang awak pikul, stres yang awak pikul, dan sebaliknya dia boleh mengeratkan silaturahim antara awak dan keluarga awak. So perhubungan tu jadi baik dan harmoni lah di rumah. Saya harap awak dapat input daripada sesi kaunseling pada hari ini untuk menyelesaikan masalah-masalah awak. Saya sebagai guru ataupun pihak kaunseling hanya memberi buah idea, dan awak menentukan macam mana awak nak menggunakan idea-idea tersebut. Sekarang selepas sesi kaunseling sebentar tadi, apa perasaan awak selepas sesi kaunseling? Perasaan saya cikgu, saya selepas sesi kaunseling kita tu saya berasa sangat lega
dan saya boleh berfikir dengan lebih rasional cikgu dalam untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi cikgu. Bagus. Saya harap sesi kaunseling ini memberi kesan yang baik untuk awak dalam menjalani kehidupan yang akan datang, hari-hari yang mendatang. Dan awak ada nombor saya kan? Ada cikgu, saya Ada. ada nombor cikgu. Oh, baik-baik. Apa-apa, awak boleh WhatsApp saya atau mesej saya untuk buat appointment atau buat appointment selepas ini. Jika perlu awak jumpa saya, awak perlukan saya, awak boleh jumpa saya ya. Faham cikgu. Okey. Kalau awak dah rasa okey, rasa lega, saya rasa sampai di sini saja kita punya sesi kaunseling, dan kita boleh bersurai selepas ni. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Terima kasih kerana menghadiri sesi ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih cikgu.